Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada para saudara-saudari pendengar semua yang pada malam ini kita semua akan bersama-sama lah mungkin berkongsi sedikit. Saya ingin berkongsi sedikit dengan semua dan mungkin semua juga akan bakal berkongsi dengan saya serba sedikit. Jadi sebelum saya mulakan, saya ingin sampaikan kemungkinan besar saya akan bermasa dalam 15 minit hingga 20 minit, maybe dalam 15 minit untuk saya sampaikan tentang cara-cara kita menjaga kesihatan kita sepanjang PKPB PKPB ini, dan juga cara-cara kita menjaga kesihatan sepanjang menyambut Hari Raya Aidilfitri yang dijangka dalam 2 minggu lagi plus minus insyaAllah. Okey, sebelum saya mulakan, pertama sekali saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana limpah kurnia dan hidayahnya. Pada malam ini kita semua dapat bersama bertemu dan berkumpul untuk mendengar dan berkongsi tentang pengalaman ini, tentang cara-cara kita mencegah daripada penyakit ini. Dalam waktu sama juga saya ingin menyanyikan syukur kepada Allah SWT kerana pada hari esok 10 hari bulan Mei insyaAllah saya bakal discharge daripada Pusat Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu daripada hospital ini, dan saya berkemungkinan besar bakal pulang pada hari esok, insyaAllah. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya ingin melahirkan penghargaan saya tidak terhingga, terutama sekali yang pertama kepada ibu bapa saya yang berdoa, yang banyak mendoakan saya. Seterusnya kepada isteri saya yang paling utama, kepada kakak saya, mertua saya, keluarga-keluarga dekat, keluarga-keluarga jauh, dan semua hadirin sekalian. Seterusnya saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya yang tidak terhingga kepada pengurusan Hospital Tawau, terutama kepada pengarah, pengurusan tinggi Hospital Tawau, staf-staf bilik gerakan, pakar-pakar setiap jabatan, pegawai perubatan setiap jabatan, staff nurse, MA, daripada unit makmal, unit sajian, dapur, driver, PPK attendance, syarikat konsesi, sedafiat, cleaner daripada, terutama cleaner daripada mereka, dan tidak lupa juga kepada security guard yang selalu sahaja sebagai frontliner saya untuk terima barang-barang daripada orang awam yang kirimkan kepada saya. Mereka hantar sendiri selalunya by hand kepada saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung merawat saya maupun secara tidak langsung dari Hospital Tawau. Seterusnya saya juga ingin mengucapkan penghargaan saya yang tidak terhingga kepada masyarakat Tawau, terutama kepada pemimpin-pemimpin setempat, kepada ketua-ketua jabatan, presiden, ketua-ketua jabatan persekutuan, ketua-ketua jabatan negeri, NGO, persatuan-persatuan, individu-individu yang saya rasa saya tidak dapat sebutkan nama satu-satu pada malam ini kerana semuanya dapat memberikan saya doa yang cukup banyak, menghantarkan saya, ada yang sampai sanggup
order ubat daripada China hantarkan kepada saya, ada yang hantarkan saya suplemen, ada hantarkan saya makanan, ada yang hantar kek, ada hantar saya. Saya cukup-cukup bersyukur dan saya sangat-sangat menghargai doa semua, disebabkan doa semua dari keluarga, daripada staf hospital, daripada masyarakat semua. Alhamdulillah, esok saya akan keluar, insya-Allah. Amin, amin. Seterusnya saya ingin bersama dengan semua hari ini, malam ini, ya. Kalau dapat kita cuba berkongsi sedikit, ya. Kenapa saya betul-betul nak buat live pada malam ini, iaitu fokus saya utama saya ingin sampaikan ialah kerana kita sudah mula masuk alam PKP bersyarat, ya. Perintah Kawalan Pergerakan yang Bersyarat, iaitu sudah mula ada kedai-kedai buka apa semua. Jadi kita ada syarat-syarat. Saya yakin kerajaan sudah fikir secara mendalam sehingga mereka sudah mendatangkan keputusan untuk buat PKPB ini. Seterusnya kita tak lama lagi menyambut Hari Raya. Betul. Jadi sekarang saya ingin membuat penerangan sedikit mengenai COVID-19 ini secara orang awam. Biar orang awam dapat faham tentang COVID-19 ini dengan baik. Jadi mereka dapat lihat bagaimana COVID-19 ini boleh hidup dengan baik. Saudara-saudari sekalian yang para pendengar, virus dia hidup sama sebenarnya macam semua makhluk yang hidup. Makhluk semua hidup, dia mesti ada 3 ciri utama yang paling penting. Okey, yang pertama ialah tempat dia nak hidup. Kalau manusia kena hidup dalam bumi, cuba hidup dalam air, mungkin susah. Cuba hidup dalam bulan tanpa oksigen, mungkin susah, kita tak pasti. Tempat lain tanpa oksigen, tanpa itu, dia tak boleh hidup. So, dia mesti ada tempat hidup. Yang kedua, dia mesti ada makanan. Untuk manusia tu nak hidup, ada makanan. Begitu juga dengan apa-apa makhluk. Okey. Yang ketiga, badan itu sendiri boleh tak multiply? Boleh tak dia membesar? Boleh tak dia membiak? Macam manusia, dia bila makan, sel-sel yang besar, dia pun dia besar. Jadi kita kena tengok sama juga dengan virus ini. Okey, virus dia hanya boleh hidup bila ada di dalam badan binatang ataupun dalam badan. Ini dipanggil rumah untuk hidup. Kalau manusia ada di bumi kan. Kalau dia, rumah dia ialah di badan binatang ataupun manusia. Dan dia boleh transmit antara manusia dengan manusia. Itu pertama. Okey, ini pertama. Okey. Yang kedua, dia ada makanan. Bila masuk dalam badan manusia, di situlah dia ada makanan, ada protein, dia akan membentuk multiply. Dan yang ketiga, dia mesti virus yang sihat. Virus ni, dia kalau sudah berlawan dengan dalam badan manusia, dia sudah boleh jadi macam tinggal rangka, tinggal ranting. Jadi dia tak sihat dah, jadi dia tak boleh hidup. Jadi dia bila masuk dalam badan manusia, dia bila boleh membiak, dia akan biak. Okey. Contoh saya bagi. Sekarang ini kalau manusia, manusia kita ambil, boleh tak dia hidup dalam air? Kalau manusia dimasukkan dalam air, yes, dia boleh hidup, tapi sekejap. Mungkin 5-10 minit. Mungkin 5 minit. Sekarang dia tak bernafas, dia boleh tahan. Begitu juga dengan virus ini. Dia boleh hidup kalau bukan di badan manusia, tetapi dia boleh hidup di besi beberapa jam. Di sini yang saya nak fokuskan. Kenapa PKPB kita kena jaga. Okey? Kerana bila saya ceritakan tadi, virus ni sebenarnya boleh hidup dalam badan manusia atau badan binatang saja, dan dia boleh transmit. Kalau orang bersin sampai pada orang tu, baru dia boleh hidup. Sekarang ni di PKPB, kenapa kita kena berjaga-jaga? Kerana virus ini boleh hidup sebentar. Okey, tidak lama. Itu di mana-mana, iaitu di besi, di kayu, di plastik, di kertas, di mana-mana. Dia boleh hidup sebentar, tak lama.
Jam-jam dia saya tak seberapa pasti. Ada jam-jam yang lama, ada jam-jam yang sekejap, ada jam-jam dia saya baca beberapa artikel, tapi beberapa artikel masih lagi in apa nama orang kata, diorang semua masih belum ada satu yang pasti. Di besi ada yang cakap sampai 8 jam. Ada yang cakap sampai 12 jam. Ada yang cakap sampai 4 jam. Kita ambil sajalah. Untuk semua sekali saya ada dengar yang paling lama pun adalah 12 jam contoh. Kita letak di semua permukaan dia boleh hidup 12 jam. Di PKPB ini, kenapa saya nak cerita penting dia? Okay. Virus ini boleh merebak secara direct. Direct macam mana? Seorang manusia dengan seorang manusia bersin, kena, dia pun kena. Ini direct contact. Indirect contact, manusia berjalan-jalan di satu tempat, pembawa, dia pegang sana sentuh sana sini, dan dia balik. Manusia baru yang masuk, dia datang, dia pegang sana sini. Ini yang akan dapat melalui pegangan-pegangan itu. Ini adalah secara indirect. Jadi kita ada direct dan indirect. Okey. Dalam PKPB ini kita kena berjaga-jaga tentang indirect. Ya? Okey. Jadi kenapa saya sangat fokus nak cerita tentang PKPB? Kerana kita kena betul-betul berdisiplin saja. Apa yang kita kena disiplin? Tak banyak. Hanya 3 perkara saja. 3 perkara saja. Bila kamu disiplin, insya-Allah, saya tak berani untuk jamin sebab yang boleh kata ya tidak hanya pada Yang Maha Kuasa, tapi insya-Allah selagi kita jaga baik-baik, insya-Allah 3 ini je kita jaga. Yang pertama, pastikan ke mana-mana mesti ada topeng muka yang baik. Ini pertama. Okey? Ini pertama mesti ada. Kenapa? Virus ini dia hanya boleh melekat di tangan, melekat. Hidupnya tak hidup. Tetapi bila masa kita dah terkena di hidung, kita pegang di sini, dia berjalan masuk dalam hidung. Dia boleh masuk dan di situ dia mula ada tempat untuk membiak. Di sini ada makanan, dalam badan kita dia sudah mula ada makanan dan dia mula membiak dan mula membanyak. Jadi kita kena ada pertama sekali face mask, apa pun. Jadi kita boleh menjaga direct contact itu. Ini yang pertama, yang sangat penting saya nak bagi tahu semua. Yang kedua ialah, tengok saya sendiri pun tak payah cakap jauh. Saya bercerita-cerita, gatal hidung saya sendiri dah sentuh dari tangan saya. Jadi yang kedua tu yang penting ialah hand hygiene. Hand hygiene. Tangan kamu kena sentiasa bersih. Apa cara dia? Cari jalan. Kalau rasa hand sanitizer terlalu mahal, beli botol, asal ada pencuci yang ada Dettol atau punya, isi apa semua. Tengok yang mana sabun, apa yang boleh ni. Gunakan selalu. Pastikan tangan sentiasa bersih. Sekarang, tadi bila kita ada mask, tangan dah bersih, ini sudah lebih kurang 90% boleh buat prevention. Dapat dah buat prevention. Kerana apa? Kita masuk kedai mall tu, pegang. Jangan pegang muka, jangan pegang tempat lain. Tangan je kan, pegang. Keluar saja, cuci. Bersih dah tangan, dah tak ada yang melekat di badan untuk membawa. Sebab di tempat lain semua, dia cuma melekat. Kita ambil lah 12 jam. 12 jam. Tapi 12 jam saja. Tapi bila sudah masuk, di sini dia boleh mula membiak. Jadi saya pergikan. Yang ketiga yang kamu kena ada ialah jaga jarak sosial. Social distance. Pastikan ada penjarakan sosial 1 meter hingga 2 meter. Kerana kita takut orang tu bersin. Walaupun kita ada mask, tangan kita berjaga, tapi orang tu bersin, kena baju kita, dia mungkin melekat di baju. Kita tak sedar pula sampai rumah, kita buka sedia face mask, walaupun tangan dah cuci, face mask kita dah buka, simpan. Sekali tengok, di baju ada, kita lupa.
Lepas tu kita pula bersin, kita pun buat. Acu. Dah kena. Betul tak? So 3 ini kamu cuba jaga baik-baik. Jadi bila PKPB ini berjalan, 3 perkara ini terjaga, insya-Allah. Saya yakin kalau 3 ini kamu jaga, insya-Allah memang kita dapat ni. Face mask, hand sanitizer, social distance. InsyaAllah. Jadi kamu pergi pasar, 3 ni kamu jaga. Pergi ke kedai, 3 ni jaga. Pergi ke mana-mana, 3 ni jaga. Semua kita jaga dengan baik, InsyaAllah. Ini yang saya nak fokuskan. Kenapa saya nak fokuskan perkara ini? Kerana menurut yang saya baca untuk Tawau, saya dimaklum, saya tak pasti adakah berita ni benar atau tidak. Sikap masyarakat kita di Tawau menunjukkan 95% adalah patuh pada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan baru-baru ini. 95% adalah patuh. Hanya 5% tak patuh, kalau saya tak salah. Ataupun mungkin kurang lagi, kita letak 3% atau kita letak 2% yang tak patuh. 98% yang patuh, kita letak. Saudara-saudari sekalian, walaupun kita tengok ramai yang patuh, kalau kita buat exam 98%, A sudah tu A+. Betul. Tapi dalam konsep kesihatan, kita tidak boleh neglect walau sedikit pun, walaupun 1%. Kerana 2% orang ini mungkin yang boleh merebakkan. Ini yang kita risau. Jadi saya minta, jangan jadikan ini cuma, memang ini semua adalah tanggungjawab. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab frontliners, itu polis, rela, semua, tentera, semua punya tanggungjawab. Betul, saya setuju. Tetapi sampai jauh mana mereka boleh bertanggungjawab? Kalau menurut saya, tanggungjawab ini adalah saya letakkan kepada diri sendiri. Saya tak cakap pada orang lain, saya cakap pada diri saya sendiri juga. Kenapa saya boleh infected? Kerana waktu pertama-pertama, sebelum ada kes di Tawau dan kita dengar di Brunei ada kes, saya terus dah risau untuk Tawau. Fokus saya duduk meeting dengan bilik gerakan, dengan pengarah dan semua. Terus kita kena ada viewer center. Tawau pertama ada viewer center. Tawau pertama buat persiapan. Tawau pertama buat macam-macam. Waktu itu saya kurang. Saya akui, kesilapan saya. Silap saya, salah saya sendiri. Saya mungkin sambil lewa sedikit tentang protection ini. Sehingga saya hanya buat kerja itu bersama dengan tim semua. Panggil pergerakan, siapkan viewer center, siapkan itu. Saya siap je viewer center dalam waktu 2 hari ke? Kami semua siapkan viewer center dalam 1-2 hari, sudah ada 1 case positif. Jadi setelah itu memang kami betul-betul fokus ini saja. Dan saya sendiri akui kelemahan dan kekurangan saya, sehingga saya sendiri terkena. Kerana saya kurang berjaga-jaga. Jadi saya harap semua orang dapat bersama-sama jaga supaya tanggungjawab ini menjadi tanggungjawab sendiri peribadi. Jangan sampai ada berlaku lagi pada orang lain. Ini yang kenapa saya panggil untuk perjumpaan pada malam ini. Boleh? Jadi saya nak panggil semua pantau diri sendiri untuk pastikan jangan sampai kita leka dan terkena pada diri sendiri. InsyaAllah. Ya. Okey. Saya akan teruskan lagi sedikit. Ini tentang PKPB. Okey. Tentang PKPB saya sudah nyatakan, saya sudah ceritakan. Balik 3 perkara penting, 3 benda penting, fokuskan perkara itu, insya-Allah. Face mask, hand sanitizer, jarak sosial.
sentiasa jaga face mask, sanitizer, jarak sosial, insya-Allah. Okey? Alright. Saya akan teruskan lagi untuk sambutan Hari Raya. Okey, sebelum tu saya minta maaf dengan semua yang ada bertanya tadi, ada macam-macam soalan saya nampak. Beri saya untuk habiskan dulu tajuk saya. Selepas saya habis tajuk saya, insya-Allah saya akan minta setelah saya habis tajuk saya, insya-Allah besok setelah saya habis tajuk saya akan bagi 5 minit untuk sesi soal jawab. Bila saya start untuk sesi soal jawab, keluarkan balik soalan-soalan tadi ya. Okey? Alright. Sekarang mengenai sambutan Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah, kita semua sudah masuk bulan Ramadan ni, sudah habis setengah bulan. Kita ada setengah bulan lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri, insya-Allah. Kenapa saya sangat fokus dengan Hari Raya, sambutan Hari Raya ini? Kenapa saya ingin berjumpa dengan semua dan cakap pasal Hari Raya ini? Saudara-saudari pendengar sekalian, saya ingin membawa pengalaman negara lain. Pengalaman negara lain. Pengalaman negara itu untuk kita jadikan pengajaran dalam negara kita. Saya rasa semua setuju tak dengan ini? Ya? Kita ambil pengalaman daripada negara lain untuk kita lihat di kawasan kita. Jadi kita boleh belajar apa kesilapan daripada orang lain. Jangan sampai terjadi pada kita. Setuju? Ya? Okey. Saya mau ambil contoh dari negara Iran. Okey, negara Iran. Negara Iran pada akhir bulan 2 atau pada bulan 2 mereka sudah mula detect mereka ada COVID, ada sedikit pesakit mereka, rakyat mereka kena COVID-19 ini. Mereka ada 81 juta penduduk. Okey, 81 juta penduduk. Kira-kira 2,5 kali lebih banyak daripada negara kita. Betul? Mereka pada akhir bulan Februari sehingga pertengahan bulan Mac, mereka menunjukkan ada kenaikan. Tapi kenaikan yang tidak ketara. Mereka naik macam graf yang tidak menjunam tinggi. Mereka tidak menjunam tinggi. Mereka naik perlahan-lahan. Okay? Tapi daripada puluh-puluh pergi ratus-ratus pergi ke tidak sampai 1,000 ataupun 1,000 saja dalam purata setiap hari sehingga ke 19 Mac. Pada waktu itu, kerajaan Iran telah pun menyatakan untuk mengadakan kawalan jangan balik kampung untuk menyambut perayaan Nauruz. Itu tahun baru. Mereka ada merayakan tahun baru Nauruz pada 20 hari bulan Mac. Okey. Mengikut perkiraan negara Iran, seramai 1.2 juta orang saja yang tidak mengikut apa yang kerajaan mereka pada waktu itu nyatakan. Mereka ada 1.2 juta orang tidak ikut apa yang kerajaan mereka nak adakan. Mereka sedang nak buat kawalan, ada 1.2 juta dia tak ikut. Diorang balik kampung saja. Untuk makluman semua, setelah 20 Mac, apa terjadi? Setiap hari dilaporkan lebih 3,000 kes positif COVID setiap hari. Dan sekarang mereka sudah ada 105,000 pesakit yang positif COVID. Ini yang berlaku. Kenapa kita kena risau untuk menyambut kenapa kita kena berjaga-jaga dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri. Itu sebabnya saya panggil semua pada malam ini. Saya fokus, saya menyeru pada semua. Malam ini tolong kita duduk, kita bincang sambutan Hari Raya. Kenapa saya risau?
Yang pertama yang saya risau, ramainya, kerana kita ni serumpun dengan negara Indonesia, ya. Keluarga macam keluarga belah isteri saya pun keluarga jauh-jauh semua. Saya boleh dapat rasakan ada yang daripada Indonesia dan Malaysia. Kita memang berkeluarga rapat. Kita memang dah rasa sama saja orang-orang. Kita sama. Yang saya risau ialah bila masa ada transition yang terlalu banyak. Kita bersyukur. Memang sekarang kerajaan sudah tetapkan tutup, tidak ada pergerakan, tidak ada sambutan hari raya. Seperti saya kata tadi, Iran itu baru 1.5% je orang dia. 1.5% saja yang apa orang panggil ni, yang tidak dengar cakap. 1.5% saja daripada 81 juta, 1.5% saja. 1.2 juta orang tu, 1.5% yang tak dengar cakap. Bila masa ada itu berlaku, inilah yang kita risau. Bila ada yang orang keluar masuk, ataupun rentas antara negara, atau rentas antara negeri yang secara berleluasa. Kalau boleh, ini yang kita nak, sambutan Hari Raya biarlah sederhana. Saya meminta, memang betul saya setuju, adalah menjadi tanggungjawab pihak-pihak berwajib untuk menjaga sempadan, menjaga semuanya. Saya mau tanya dekat semua, seluruh dunia, semua tempat, termasuk negara-negara paling hebat, kita ambil Amerika ke, UK ke, Japan ke, semua negara hebat-hebat ni, paling hebat. Polis yang paling hebat, dengan segala jenis kawalan keselamatan yang paling hebat. Tapi kena ingat, tetap ada pencuri kan. Maksudnya, walaupun macam mana kawalan keselamatan terlalu ketat, lubang tikus kadang-kadang kita susah sangat nak detect. Saya menyeru dan merayu kepada keluarga-keluarga terdekat yang melihat ada yang keluar masuk melalui jalan-jalan yang betul-betul susah ni. Tolonglah, minta bantuan semua. Kalau dapat, untuk yang ada keluar masuk ni, tolonglah sampaikan kepada pihak berwajib. Okey, kalau tak sanggup keluarga untuk sampai pihak berwajib, saya minta tolong. Saya minta tolong untuk screenlah mereka di kesihatan atau di mana-mana klinik yang dapat menawarkan. Tetapi kalau tetap jugalah, masih juga sukar sesukarnya, tolonglah semua orang dikuarantinkanlah mereka. Sekurang-kurangnya, bagi saya terbaik ialah kuarantinkanlah sesiapa yang ada pergi ke mana. Tolonglah 28 hari duduk dalam bilik, duduk diam. Ini paling penting, serius. Saya sangat-sangat risau yang ini. Kenapa saya hari ini, sebelum saya keluar balik besok, saya panggil semua. Kerana saya nak bagi tahu, kalau boleh tolong jangan ada keluar masuk, jangan ada ke sana sini, semua kalau boleh jangan. Kalau tetap ada terkeluar masuk ni, tolonglah sampaikan kepada pihak berwajib. Kalau semua tak sanggup mau sampaikan kepada berwajib kerana keluarga sendiri apa segala, tolonglah tak sampai pihak berwajib, pergilah screen mereka di kesihatan. Di kesihatan pun tak boleh juga nak screen apa semua. Takut nak pergi, takut juga nak pergi klinik, takut nak pergi mana-mana. Tolong kuarantin diri, jangan jumpa, jangan kontak, jangan apa, selama 14 hingga 28 hari is the best. Itulah sebabnya kenapa saya panggil hari ini. Ini yang saya nak nyatakan. Saya sangat risau. Kita tidak risau sudah apa yang terjadi ni. Alhamdulillah, negara kita antara yang terbaik dalam pengawalan. Negara kita sekarang dapat kawal dengan baik. Tempat kita pun kita dapat keluar kawal dengan baik. Kita semua dapat jaga dengan yang terbaik mungkin semuanya. Betul tak? Kita semua dah dapat yang terbaik. Jangan gara-gara 1.5% orang yang bermasalah menyebabkan masalah itu timbul untuk satu negara ini.
Itu yang saya nak. Itu yang saya selalu katakan. Kita kena bersatu untuk perkara ini. Okey? Saya hanya perlu itu saja. Itulah yang tawau perlukan. Itulah yang Sabah perlukan. Itulah yang negara kita perlukan. Jika 100% bersatu padu, insya-Allah terbaik. Ya, saya akan cari segala jalan yang boleh, apa sahaja yang boleh, apa je jalan yang dapat. Saya akan lihat. Saya keluar esok, insya-Allah saya akan keluar esok. Lusa saya akan mula bekerja hari Isnin, dan kita akan lihat bersama-sama. Kita bersama-sama bersatu, teguh, kita lihat apa yang boleh kita jaga betul-betul untuk satu negeri, daerah kita ini, terutamanya negeri kita dan negara kita, insya-Allah. Ya. Okey. Saya rasa saya sudah mau sampai ke penghujungnya. Saya cuma mau sampaikan, jaga-jaga. Gelombang pertama kita, alhamdulillah kita dapat kawalan yang baik. Jangan sampai terjadi gelombang kedua, insya-Allah, na'udzubillah min zalik. Kita cuba elak yang terbaik. Alright, saya bagi masa mungkin tidak lama, mungkin 5 minit cukup. Boleh? Sebab saya tak nak juga mengganggu masa semua. Kalau boleh kita lebihkan ibadah kita pada bulan yang baik ini. 5 minit ataupun 2-3 minit jika ada soalan-soalan yang sangat-sangat penting. Mungkin boleh saya lihat satu-satu. Ada apa-apa soalan yang sangat penting, saya akan cuba jawab selagi mampu. Jika tidak mampu, saya akan catatkan nama. Seterusnya saya akan cuba pergi dapatkan maklumat tersebut dan saya cuba sampaikan. Ya, insya-Allah. Ada apa-apa soalan-soalan penting? Tadi saya dah nampak tapi saya terlupa dah apa soalan-soalan tadi. Doktor, ada possibility strain COVID daripada G, Fazi, Arsyad. Alamak, 2 soalan, 3 soalan direct ni. Cuba cek, macam mana saya mau tengok. Okay. Ada possibility strain. Alamak, mana ni? Alamak, hilang dah. Ada possibility strain COVID ini berubah mengikut keadaan semasa. Semasa jangkiti COVID, adakah ia menyakiti? Okey, saya jawab satu dulu. Adakah strain COVID-19 ini boleh berubah mengikut masa? Okey. Yang saya boleh bagi tahu. Ini apa yang saya baca. Saya bukannya bagi tahu apa yang sudah termaktubkan dalam buku. Ini saya baca daripada berita-berita semasa, apa daripada kenyataan DG, apa semua. Okey. Dan apa artikel katanya? Setahu saya memang sampai sekarang sudah ada, kalau saya tak salah sudah 3 type sudah COVID ni. Sudah mula ada, mereka boleh berubah mengikut generasi, mengikut tempat, mengikut. Sebab virus ni, saya bagi contoh macam manusia juga. Tadi kan awal-awal saya cerita benda hidup dia kena. Okey, sekarang saya bagi contoh. Kalau kita manusia, kita tinggal di tawau macam biasa, kita hidup bagus, ada panas, hujan, semua bagus, betul. Bayangkan suatu hari kita dipindahkan pergi duduk atas gunung Kinabalu. Bila kita duduk di atas gunung Kinabalu, macam mana? Kita kena mengubah kehidupan kita. Badan kita akan automatik. Kita akan perlahan-lahan cuba menyesuaikan diri dengan keadaan di situ. Dan kita sudah jadi orang yang berbeza. Kalau dulu kita duduk di dalam tawau ni, kita tak suka minum air panas. Rasa minum air panas ni, aduh, bestnya air sejuk. Oh, sedap. Tapi bila kita sudah pergi tempat baru, mungkin perubahan tu boleh berlaku. Jadi, tentang virus ini, study kita tak dapat banyak. Kerana virus ini baru dijumpa pada, kalau tak salah macam Oktober ke November lah, atau September. Jadi dia punya study setahun belum lagi. Jadi orang akan sentiasa buat study sehingga orang dapat tahu tentang bagaimana ciri-ciri dia. Bagaimana pesakit sudah sembuh, doktor? Adakah masih 80% untuk dijangkiti semula adalah tinggi? Alright. Setiap pesakit yang sudah sembuh sepenuhnya, insya-Allah, dia yang pertama sekali kita kena tahu ada tak dia berbahaya pada orang lain. Itu pertama.
InsyaAllah dia sudah tidak lagi berbahaya untuk orang lain. Jadi kita jangan risau, InsyaAllah. Okey. Yang kedua ialah untuk orang itu boleh tak dijangkiti semula. Okey, orang itu dia sebenarnya sudah ada dia sudah ada apa orang panggil ni, sudah ada antibody. Dia sudah mula tak. Macam saya ambil contoh cacar. Dulu virus cacar merupakan satu pandemik yang bahaya di seluruh dunia. Siapa kena cacar takutkan apa semua. Sekarang sudah ada vaksin. Jadi dia sudah mula dipelajari, jadi sudah orang tahu. Jadi untuk orang dijangkiti semula, dia kena ada cacar-cacar yang lain jenis. Walaupun sudah dapat vaksin, pernah tak orang tengok dapat vaksin tapi dia dapat lagi cacar? Maksudnya dia kena cacar yang lain, sudah mutate lain jenis, tapi dia tetap okey, insyaAllah. Ya, alright. Itu tentang ini. Lagi ada apa lagi soalan? Ada apa lagi soalan yang saya perlu jawab? Bazar Ramadan tak ada tahun ini. Tak apa, kita gunakan e-bazar. E-bazar boleh kan? Kalau saya tak salah, saya pun tak pasti. Boleh ke e-bazar? Saya pun tak apa ingat. Buat masa ini, apa rawatan-rawatan? Okey, daripada G. Fazi Arsyad ya. Buat masa ini, apa rawatan-rawatan pada pesakit yang dijangkiti? Di Tawau adakah tempat COVID private? Wah, okey. Itu daripada Puan Nuraini. Okey. Saya jawab dulu tentang apa rawatan-rawatan yang diberikan. Okey. Saya rasa yang ini agak common, sudah dimaklumkan kepada semua tentang rawatan-rawatan yang diberikan kepada pesakit COVID yang ada di ward. Saya rasa itu nanti setelah di ward mereka akan terangkan dengan lebih baik. Cuma saya akan jawab secara ringkas. Mereka kata ada hydroxychloroquine, itu adalah untuk bukannya membunuh kuman, sebab bunuh kuman memang tiada. Diorang semua cuma boleh mengurangkan aktif kuman tu saja. Dia tidak kurangkan radang apa semua. Dan juga dibagikan vitamin untuk kuatkan sistem imun badan. Ada Tamiflu untuk ditengok. Dan apa lagi ya? Dan kita dibagikan hydration yang bagus, kita minum air banyak. Itu saja. Sebab virus ni badan kita kena kuat. Okey, virus saya cerita sedikit lagi supaya senang, supaya orang tahu. Bila orang dijangkiti, dia ada 5 stage yang kita kena tahu. Okey, 5 stage. Stage pertama ialah orang yang tak ada simptom langsung. Ini untuk orang pertama. Dia tak ada simptom, apa pun tak ada. Orang tak tahu dia ada sakit tu. Stage kedua, saya lupa. Tapi saya ingat 5 ada stage. Okey, stage kedua, dia ada batuk dan sesama, tetapi dia tidak perlukan oksigen. Stage ketiga, dia ada batuk atau sesama, tapi dia ada jangkitan di paru-paru. Okey, ada jangkitan di paru-paru, tetapi dia belum perlukan oksigen. Okey, stage pertama tak ada simptom. Stage kedua ada simptom, tapi tak ada kena paru-paru. Stage ketiga, dia ada simptom, kena paru-paru, tapi dia tak perlu oksigen. Stage keempat, dia ada simptom, ada kena paru-paru, tapi dia perlukan bantuan oksigen sedikit. Stage kelima, dia perlukan bantuan pernafasan, ventilator. Ini je lah secara common kita kena ingat. Kalau kita nak supaya saya senang, ingat semua orang supaya senang ingat, supaya senang lah semua orang ingat. Kita anggap virus ni, ini besar sangat. Kita ambil benda kecil, tak ada lah. Okay, kita ambil lah virus ni. Baru dia sampai ke hidung atau ke mulut, dia cuma ada di rongga ni. Okay, ya. Kita tak ada sakit rongkong, tak ada batuk, tak ada sesama, semua tak ada, paru-paru semua bagus. Inilah yang pertama. Yang kedua, dia sudah sampai ke sini. Rasa ada batuk, ada sesama, tapi tak ada rasa apa-apa di dada. Yang ketiga, dia sudah mula rasa ada di dada. Bila dia ambil X-ray, ada sampai ke kuman di dada. Tetapi dia tak ada perlukan oksigen lagi. Dia masih boleh nafas sendiri, dia masih boleh jaga. Tapi bila stage keempat, dada dia dah mula susah nak nafas. Dia tarik macam dia perlu oksigen, dia tambah oksigen. Yang kelima, dia perlukan alat bantuan pernafasan, dia dah kena tidur.
Kalau saya tak salah lah, itulah dia punya staging dia tu. Kalau saya salah, perbetulkan saya. Tapi kalau saya tak salah, saya ingat saya itulah. Okey, lagi ada apa lagi soalan? Kenapa yang berusia dan punya penyakit kronik mudah dijangkiti tu, dok? Okey. Tadi saya sudah bagi tahu kan, kita perlukan imun badan yang kuat. Okey, badan kita kena kuat untuk supaya penyakit tak masuk. Betul? Betul? Alright. Bila masa orang tua ataupun orang yang ada penyakit kronik, dia punya imun badan sudah mula kurang sedikit. Bila badan ni kurang, imun dia kurang kuat sedikit, virus ni masuk. Virus ni seperti tentera. Tentera dalam badan tak kuat, tentera kita tak kuat nak melawan, nak bertembak dengan virus ni. Jadi bila virus ni masuk, dia tengok tak ada tentera, dia tengok tentera-tentera pun semua lunyai je. Dia pun merebak dan terus masuk. Tetapi bila masa tentera dalam badan kuat, tentera dalam badan semangat, virus masuk, dia orang boleh berlawan. Akhirnya virus akan kalah. Kebanyakannya virus bakal kalah. Itu sebabnya kita punya negara kita sembuh bukan sangat tinggi. Saya rasa 70 lebih peratus, 80% orang sepatutnya tak ada simptom. Jadi mereka semua akan kuat, tak ada apa-apa. Virus tu masuk, tiba-tiba dia mati sendiri, walaupun tak makan ubat. Jadi dia boleh mati sendiri. Tapi kena ingat, kenapa kita masih lagi fokus? Cakap dah lah, kalau masuk tak mati, kenapa kita nak tahan di ward apa semua? Kena ingat, walaupun dia tidak berbahaya untuk, macam saya, Alhamdulillah hari itu virus tu masuk, tidak berbahaya untuk saya. Tetapi kena ingat, kita bakal berbahaya. Macam saya hari itu bakal berbahaya untuk orang awam. Kerana virus tu multiply dalam badan. Dan sementara antibody kita nak wujud untuk bunuh habis-habisan virus ni, dia perlu masa sikit. Sebab tentera pun dia bukan terus keluar. Bila masuk penjahat, baru tentera perlahan keluar. Jadi masa tentera saya dah keluar, mungkin masa tu dia rasa tak selamat, dia cuba, saya batuk ke apa ke, saya keluar, saya macam merebak kan. Itu sebabnya saya kena kuarantin. Itu sebabnya semua pesakit walaupun ada simptom kena kuarantin. Itulah healthy carrier, saudara Lewi, healthy carrier. Bila tidak ada simptom pada orang tu. Alright, saya rasa cukup dulu. Saya rasa saya lama dah saya mengambil masa ni. Saya rasa saya cukup dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Kembali saya ingatkan, sepanjang PKP bersyarat ini, pastikan 3 perkara utama: face mask, ni topeng muka, tangan selalu cuci. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, jarak sosial. 3 ni. Okey, ini untuk sepanjang PKP bersyarat ini. Dan untuk hari raya, beringatlah semua. Saya mohon sangat beringat semua, ambil pengajaran mengenai negara Iran, apa berlaku di negara Iran. Okey, tolong ambil pengajaran itu, kerana itu sangat penting. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, jangan sampai 1.5%. Saya tak cakap pasal banyak, 1.5% yang tak ikut cakap menyebabkan negara mereka tidak terkawal. 1.5% je orang. Jadi tolong beringatlah. Ingatkan juga kepada semua, ingatkan juga pada kawan-kawan, ingatkan juga pada rakan-rakan, ingatkan pada semua sekeliling kita. InsyaAllah kita semua akan dilindungi Allah SWT. InsyaAllah. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua para pendengar. Saya berharap ilmu yang kita kongsikan pada malam ini bermanfaat untuk semua. Segala salah silap saya, kekurangan saya,
Itu memang kekurangan saya. Segala yang baik malam ini itu datang daripada Allah SWT. Dan yang kalau ada kurang, ilmu yang tidak bercanggah, yang kurang baik, yang kurang semuanya, itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya rasa itu daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.